Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahadah wa rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa hu Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Wallahul Khaliqul Bari'ul Musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaihi amma ba'du. Ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah ala kulli ni'mah. Manjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala setinggi-tingginya atas segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita hari ini, terutamanya nikmat Allah kekalkan kita dalam suasana ketaatan. Ketaatan ni satu anugerah yang besar. Sekarang kita tak nampak kesan dia, sebab kita dibayar bukan dengan dalam keadaan benda. Jangan sesekali kita gambarkan ketaatan ganjarannya kebendaan. Sebab ketaatan nilainya mengatasi kebendaan. Malah dibandingkan dengan seorang wanita yang taat, yang dinamakan wanita solehah, itu sebaik-baik perhiasan dunia. Jadi apa ganjaran yang dibagi kepada wanita yang dah dia tu lebih baik daripada perhiasan dunia. Jadi tak ada satu perhiasan pun dunia yang layak diberikan kepada wanita ni. Kalau ikutkan macam dia tak dapat apa. Kesian dia, kan? Tak dapat apa, tak ada nak berhias kononnya, tak ada nak pakai itu, tak ada pakai ni. Kan? Nampak macam orang kata apa, terpinggir. Bayangkan dunia ni tak ada satu pun yang boleh fitkan wanita. Maksud tak ada apa-apalah pada wanita tu. Hitam semua contoh. Kan? Gambarannya begitulah. Ya, wanita tarim kan? Hitam semua. Fatimah Zahra radhiyallahu anha, hitam semua. Serubung habis. Tak nampak apa. Cuma kita tak melalui suasana itu. Kita ni urus masa tak apalah. Kita macam ni lah. Warna jaket Sarawak kan? Biru ada, merah ada. Jaket lapis ha. Ini hari sedang jemaah yang Ta'ala sedih temani ni. Jemaah semua ramai ni pagi ni. Alhamdulillah. Tiba-tiba je ramai ni. Alhamdulillah dah balik pangkal jalan. Alhamdulillah. Tidak berdua kita kan. Berdua dengan jin-jin semualah. Bukan apa tak diberi apa. Welcoming. Ahlan wa sahlan. Bila ahlan wa sahlan baru datang. Yang kali jangan tunggu ahlan wa sahlan. Datang je. Ni ilmu ni dia kena ada satu sifat. Syari'u segera. Fastabiqul khairat. Kita kena ni. Orang kata apa, kejar dia. Baik. Jadi kalau kita lihat gambar ni, cuba. Ni gambaran kita ni, jemaah kita ni. Terpenuh ni. Rasa nak kena renovate dah ni tempat ni. Tak boleh ni duduk sini ni. Sebab kita ada studio sini, jadi kita maintain kat atas lah. InsyaAllah khair. Cukup tak boleh banyak. Dah. Baik, jadi tak ada satu pun ketaatan itu jangan diganjarkan dengan kebendaan. Jangan sesekali. Jangan sekali kita fikir taat, penat naik tangga, turun tangga ni, apa benda kita dapat. Sebenarnya bukan apa benda kita dapat. Tak ada satu benda pun yang boleh digambarkan dengan ketaatan. Contoh tadi wanita solehah lah. Sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita solehah. Jadi tolong bawa perhiasan terbaik nak diberikan kepada wanita solehah. Tak layak. Tak layak. Maksudnya memang tak ada satu pun yang boleh fitkan, boleh memenuhi, boleh melengkapi wanita itu sendiri. Melainkan ganjarannya adalah syurga Allah.
Masya Allah. Sebab tu saya tulis, wahai wanita, tempatmu bukan di dunia ini, tempat kamu di syurga nanti. Tapi cabarannya begitulah. Cabarannya apa? Sebab selalu melihat dunia. Lihat apa nasib dekat dunia. Jadi tu jadi sedih tu. Kesedihan kita bukan baik. Sedangkan janji Allah dah jamin dah ni. Dah jamin dah. Pertama kita Islam. Beriman dan Islam ni insya-Allah. Semua orang, kata Nabi SAW, semua umatku masuk syurga. Ila abah, kecuali yang tak nak. Jadi, ciri yang nak masuk syurga ni adalah yang ada kalimat thayyibah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian kita berusaha untuk praktiskan. Sebagaimana kuliah kita pagi ni, penghayatan zikrullah dalam kehidupan. Memahami bab sunatullah, kita memperhalusi. Dalam pengajian pagi ni, kalau slot pagi Ahad ni, saya akan lebih kepada pelaksanaan. Detail sikit lah, perincian. Perincian bagaimana kita nak menterjemahkan, menterjemahkan melalui sifat wajib bagi Nabi SAW itu, kita nak terjemahkan. Macam kita tengok pada slot yang pertama kita bincang tu, bagaimana berhadapan dengan risiko. Kalau ikut kan, kita akan ada buat ulang kaji lah nanti insyaAllah. Bagaimana kita berhadapan dengan risiko dalam kehidupan. Itu lebih, orang kata, terperinci. Sekarang bagaimana kita nak pastikan hidup kita ni zikrullah. Memang itu yang menjadi keutamaan dalam hidup ini adalah untuk ingat Allah. Dan ketenangan hanya dengan ingat Allah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan ingat Allah hati jadi tenang. Hidup boleh jadi senang. Dilupa Allah pun tak apa. Orang kata, ustaz, dia senang ustaz, tak ada datang kuliah, tak ada susah-susah dengan kuliah, kan? Duduk sana, pergi sini, jual barang, jual produk, untung. Tengok solat pun tak ada waktu. Untuk senang silakan. Tapi ingat, dunia ni tak ada jalan senang. Tak ada istilah jalan senang. Dan takkan jumpa pun jalan senang. Dia nak senang tu pun susah. Maka tak ada jalan senang. Dia melalui jalan susah. Tetapi, dia yang niat nak cari senang, siapa niat nak cari senang, maka dia akan bertemu dengan susah. Dah lah susah. Dah senang pun susah juga. Susah apa? Susah dengan senang tu. Ramai orang tak puas hati, orang dengki, ataupun macam-macam cerita lah dengan senang tu pula. Kita ni, kalau lihat kepada perbahasan zikrullah ni, hidup kita hanya bermula dengan jalan tenang. Dan sesiapa yang mencari jalan tenang, insya-Allah dia akan berjumpa dengan jalan senang. Dan jalan tenang itu sama, dia melalui jalan susah juga. Kalau kita lihat disebut perjalanan kehidupan ni, disebut perjalanan kehidupan ni, bahasa awam dia begitulah. Kalau dalam perbahasan dia ada tarik. Tarikat. Ni kena tarikat ni. Kaedah tu jalan, manhaj jalan. Sebab tu tarikat atau jalan yang ada dalam perjalanan kehidupan ni, jalan mujahadah. Satu jalan mujahadah. Jalan nak lawan nafsu. Jalan nak menundukkan nafsu. Dan ini jalan susah. Jalan dia susah. Susah tu bukan sebab susah fizikal. Ramai orang ingat susah tu susah fizikal. Tak. Susahnya sebab dia akan berlawan dengan nafsu amarah. Dia resah. Dia marah. Dia tak suka. Kan? Baru ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah lama, bila ustaz habis pukul apa? Dia terus tanya habis pukul apa? Punyalah tak patut kan? Orang baru nak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia tengok jam lah. Pukul 10.20 ni, lambat ustaz habis ni. Sudah. Dia kata pukul 10.30 start kata. Kita tengok. Dia mula lah berbunyi-bunyi tu. Mati dia. Ada sebab tu. Ada sebab semua tu. Sebab dia bukan kelas universiti kan. Universiti pukul 10.30, 10.30 lah. Ni kelas pengajian kita tengok dia. Mula rimah menunggu tu. Tapi kalau menunggu nak makan tak apa. Beratur queue nak beli air je. Beli air je.
Ada satu kawan tu kan, tak dekat yang dengan viral tu, beli air je. Air balang tu. Ya Allah. Cannot brain. Tahu pun sedap. Sedap sangat lah tu, sama boleh beratur macam tu kan. Sama lah dengan amal ilmu, kalau dah makan rohani. Dah sedap sangat tu, boleh tunggu. Tak apa Ustaz, kami tunggu Ustaz. Oh, semangat bunyi tu. Tak ada isu. Tapi susah tetap susah. Lepas tu guru saya cakap, Farid, cari susah. Cari susah, kita tak faham. Cari susah, kau akan jumpa Allah. Jangan cari penyakit. Cari penyakit jangan. Cari susah tak apa. Cari penyakit apa? Buat benda yang Allah tak suka. Murka. Jalan susah. Dia tak ada jalan senang. Jadi, kalau orang cerita nak senang, walaupun dia melalui kesusahan, tapi niat dia nak senang saja, maka dia akan jalan susah juga. Jadi halang-halang susah, biarlah sampai bertemu dengan Allah. Dan itulah jalan yang akan membawa kepada kesenangan. Bila kita jumpa Allah dulu, kita berjalan menuju Allah, penuh dengan kesusahan. Sama je, dunia pun susah. Jangan kita rasa macam akhirat ni susah. Tak, dunia pun sama. Tak ada jalan senang pun. Tak ada satu pun yang saya tengok. Oh, kalau dunia ni senang sikit. Tak ada. Susah juga. Sebab hidup ni, jalan kita perjalanan kehidupan satu, jalan susah. Cuma siapa yang nak cari senang, dia akan jumpa dengan susah tu balik. Sebab jalan susah tu hanya boleh hilang dengan jalan tenang. Bermaksud apa? Kita kena terus letakkan jalan tenang. Kita kena melalui perjalanan susah tu untuk ke tenang. Jalan tenang dia panggil. Jalan menuju ketenangan. Dia bukan menuju kesenangan. Maka jalan tenang ini, dia bermula dengan jalan susah. Dia akan bertemu dengan jalan tenang. Maka perjalanan sepanjang perjalanan itu adalah mujahadah. Baik, dalam mujahadah inilah yang kita akan kaitkan dengan zikrullah itu. Bagaimana nak menundukkan hawa nafsu itu hanya dengan zikrullah. Nafsu yang kata apa, tingkatan sudut bermulanya dengan nafsu amarah. Amarah ini dia akan melibatkan orang. Macam-macam benda dia ngaitkan orang. Amarah tu perbahasan mudah je, mengaitkan orang. Dia bukan dia ajak orang buat jahat juga. Nafsu amarah. Dia naik nafsu lawamah. Nafsunya dia saja buat dosa, seorang-seorang dia. Jadi naik pada tingkatan tu. Kemudian dia nak naik ke nafsu mutmainnah. Dia tenang dah. Nafsu tu, iaitu perasaan. Bahasa mudah kita nak faham dalam perbahasan ni, kita gunakan perasaan. Dan perbahasan kehidupan kita ni adalah perbahasan untuk menundukkan perasaan. Hakikat kehidupan, lisanul haq, memahami sunatullah dan kehidupan, apapun perbahasan semuanya adalah untuk menundukkan perasaan, kerana kita tak nak kena penyakit yang sangat berbahaya, itu penyakit perasaan. Itu bahasa mudah je kat gitu. Sebab kita ni cukup senang nak perasan. Perasan kuat, perasan hebat, perasan cantik, perasan kaya. Dan perasan tu pula dinisbahkan dengan apa? Dengan benda. Perasan cantik dengan rupa, perasan kaya dengan harta, perasan kuat dengan badan dia, perasan hebat dengan kedudukan dia. Semuanya dia perasan tu benda yang kullu alaiha fan. Semua binasa. Jadi bagaimana dia nak mendapat tenang kalau benda itu sandaran yang batil? Sebab tu bila dia dah ada rupa, tetap dia risah. Sebab yang memberikan kepuasan. Sebab perasan dia tidak memberikan kepuasan. Perasan ni dia akan membuatkan kita lebih berada dalam keadaan kekeliruan. Kenapa ya Ustaz, saya dah cantik dah Ustaz, suami saya tetap kahwin lagi. Ada perasan lah tu. Ada perasan cantik lah tu. Tetap kahwin lagi Ustaz. Memang lelaki ni memang macam tu je Ustaz. Memang kuat nafsu. Dah tak pasal-pasal kuat nafsu. Tak pasal-pasal. Ustaz boleh tak doa Ustaz jangan suami kahwin lain? Contoh. Tengok tu. Contoh kan. Dia duk nampak, macam mana lelaki ni? Buat satu forum memikirkan masalah lelaki.
Dah macam-macam. Orang perempuan pula buat satu forum. Macam mana nak tingkatkan lagi perasan. Perasan mana? Perasan layan bagus. Perasan layan dia lah terbaik. Dah, itu semua amalan masing-masing. Kita layan dia tu, dia duk melayan balik. Orang perempuan layan suami tu. Punya cantik layan. Lalu dia melayan orang lain. Geram. Geram saya nak cincang rasanya. Adakah patut kita layan dia melayan orang lain? Allahu Akbar. Itu ujian. Yang melayan orang lain itu satu hal. Yang melayani suami dengan iman itu satu hal. Cuma kita perasan. Kita dah buat baik, kenapa tak dapat layanan baik? Kita nak macam tadi. Perbincangan kita mulakan dengan apa ni? Jangan sesekali menggambarkan ketaatan dengan balasan kebendaan. Jangan sekali-sekali. Sebab dia akan timbulkan penyakit perasan. Sebab pembahasan kehidupan ni kita syarahkan untuk hilangkan sangkaan itu. Sangkaan juga yang menyebabkan kita perasan. Dengan kaedah manhaj, tariq nubuwah, jalan kenabian, sifat wajib bagi Nabi SAW. Dengan kita membahaskan semula sudut pandang kehidupan kita. Kita tafsir semula kehidupan. Kita ni nak keluar dengan masalah kehidupan, terus cari amalan. Itu shortcut kita lah tu. Dia masalah gini. Masalah kehidupan lah. Soalan tu, tanda soal. Apa amalan Ustaz nak keluar daripada masalah ni? Samalah seperti contoh soalan ni peperiksaan. Bila peperiksaan, dia tanya cikgu, ada tak nota-nota yang saya boleh hafal berapa kali? Ini peperiksaan, soalan peperiksaan. Cikgu, ada tak nota-nota yang nak kena hafal? Ada nota-nota yang saya kena hafal. Jadi, kalau dia pergi kepada nota yang terus hafal, contoh, tajuk ni kamu hafal ni, tajuk ni kamu hafal ni, tajuk ni kamu hafal ni. Tapi peperiksaan dia tak tahu lagi. Sebab tu di sini, para pelajar di sini, semua lah, ARF semua, dan pelajar junior kita, Semairah, saya gambarkan juga pada guru. Saya cakap begini. Pertama, faham soalan. Fahamlah jawapan. Daripada soalan, maka dia akan cari jawapan. Jawapan dia soalan, maka dia akan cari jawapan. Dan jawapan dia ini mestilah berkadaran dengan soalan. Bermaksud, mula-mula faham soalan tu, ada asbabun nuzul tu. Kemudian cari jawapan. Maka jawapan ni dia akan jadi panduan. Jawapan bersandarkan soalan tu akan jadi panduan. Dia akan jadi panduan. Dari situ cara kita buat memahami kehidupan ni. Kalau kita nak hafal semua tip yang ada, untuk apa? Untuk apa? Kita tak tahu apa isu dia. Jadi, samalah dengan dia ada masalah kehidupan dia. Masalah tak cukup duit, masalah suami tak sayang. Dia semua masalah. Permasalahan-permasalahan yang berlaku dalam kehidupan seharian. Tiba-tiba kita beramal sebab nak selesaikan masalah. Kan saya kata, jangan beramal berharap nak selesai masalah. Sebab dia akan menimbulkan lagi masalah. Masalah apa? Beramal bukan kerana Allah. Tu masalah besar. Elok-elok dia beramal tu tak fikir masalah. Yalah, asal dia tak fikir apa masalah, dia beramal lah kan. Tiba-tiba ada masalah. Contoh sebelum ni, solat kan. Tak ada fikir masalah. Waktu orang kata tak ada masalah, solat kan. Tiba-tiba ada masalah. Cuma kita cari. Mudah-mudahan solat ni, tak pasal-pasal kita kaitkan dengan solat tu untuk selesai masalah. Tapi bagaimana kaedah amalan boleh menjawab persoalan? Amalan yang boleh menjawab persoalan tadi adalah apabila kita pergi kepada tujuan. Kehidupan itu, tujuan datangnya ujian itu untuk apa? Kemudian barulah pergi amalan yang berkaitan. Bukan kata jangan beramal. Apa amalan yang berkaitan? Contoh persoalan kasih sayang. Disebut persoalan kasih sayang. Maka amalannya adalah dengan kita memahami kasih sayang. Itu amalan tu, faham apa tu sayang. Kita kena faham lah. Bukan terus pergi beramal, saya nakkan kasih sayang. Saya nakkan kasih sayang, sedangkan dia tak kenal sayang tu. Jadi yang datang bukan kasih sayang. Yang datang adalah ujian yang makin teruk, makin dahsyat lah. Sebab dia nampak diri dia. Tengok aku beramal ni, suami aku makin sayang. Aku beramal ni, suami aku makin dekat.
Kan? Ustaz ada tak air untuk bagi penawar Ustaz? Penawar apa? Suami saya ni bubur kat suami je masalah ni. Masalah suami tu tak ada satu amalan pun yang boleh menundukkan suami tu. Tak ada. Habis Ustaz, sebab beramal bukan nak nundukkan suami. Memanglah tak ada satu amalan nak nundukkan suami. Dalam suami tu, suami pun Ustaz ada tak amalan nak tundukkan isteri? Oh nak juga. Yang boleh buat saya sign lagi. Nak sign tepi. Tak ada juga. Tak ada. Tak ada satu pun amalan yang boleh menyatukan hati manusia melainkan kembali kepada agama, tauhid. Jadi amalan semua lah. Tak ada dah ambil sikit-sikit. Ambil sikit. Baru beramal sikit dah menjadi. Dia mula nampak. Dah keseluruhan dia kena betulkan balik semua persoalan besar dalam hidup dia, contoh persoalan kasih sayang. Nah, sebab itu kalau kita lihat dalam konteks amalan ni menuju kepada jalan tenang tadi, dia bermula dengan zikir. Ini ingat. Ingat maka dia akan pergi pada buat. Maka buat ni ada yang wajib, ada yang sunat. Pecah ada dua dulu. Pada hukum dia mubah lah, ada 5 hukum. Tapi dalam perbuatan ada yang wajib, ada yang sunat. Lalu kita boleh katakan zikir wajib, zikir sunat. Zikir yang wajib, zikir yang sunat. Apa maksud zikir? Zikir ni ingat. Ada ingat yang wajib buat, ada ingat yang sunat buat. Itu hukum lah. Perbuatan sebagai contoh, bila ingat Allah, subhanallah, alhamdulillah, pegang tasbih, subhanallah, alhamdulillah. Ini sunat. Dia ingat ni, teringat Allah, teringat, buatlah subhanallah. Ini perbuatan. Malah kalau kita pergi pada buat, ada perbuatan yang 24 jam, dia panggil hela nafas, sepanjang nafas kita, sepanjang hayat. Ada perbuatan yang ada had, tempoh dia, ada tempoh. Jadi kalau sepanjang hayat ni, kalau kita pecah pada perbahasan rukun solat, kita jadikan perbuatan yang utamanya adalah solat. Ya. Solat adalah perbuatan ingat Allah yang paling utama. Jadi jangan terpengaruh dengan orang yang kata dia ingat Allah, kemudian dia tak solat. Malah dia lambat-lambatkan solat. Yang pertama sekali bukti dia akan ingat Allah, dia akan menjaga. Orang kata apa? Apa saja hubungan dengan Allah, dia mesti akan menjaga dulu solat dia. Dia akan jadi auto kat situ. Dia jaga solat. Lepas solat, dia akan jaga khidmat. Lepas solat, dia akan khidmat. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Solat digandingkan dengan khidmat. Orang yang solat, orang yang sentiasa berkhidmat. Apa khidmat dia? Sebab khidmat dia, kan kita bagi salam tu, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Khidmat untuk memberi manfaat pada orang keliling dia. Itu ciri orang yang solat sebenarnya. Dan begitulah bagi Nabi SAW, itu rahmatan lil alamin. Rahmat kepada seluruh alam, khidmat. Itu tanda orang solat. Jadi kalau dia solat, dia tidak memberi khidmat, dia duduk dia seorang, dia buat hal dia hati-hati dengan solat. Malah orang yang solat ni terhubung hati dia dengan Allah, lagi cepat dia untuk menyayangi. Sebab tu kata, cari pasangan yang solat. Tu kita faham, solat je ke? Tak. Solat tu penghubung, cari yang menyayangi. Sebab dia akan menyayangi, sebab terhubung hati dia dengan Allah. Jadi sedang jemaah yang mulia Allah. Jadi bab solat ni ada 3. Kau tengok, qauli wa fi'li wa qalbi. Qalbi wa qauli wa fi'li. Baik. 3 rukun ini kalau kita terjemahkan kepada perbuatan hidup kita. Perbuatan solat ni ibadah khusus. Katalah solat, kemudian lepas solat kita khidmat. Khidmat ni ibadah umum. Ibadah umum khidmat. Solat ibadah khusus. Bagaimana khidmat ini nak terjemah jadi zikrullah? Pertama qalbi, niat. Niat dia berkhidmat katalah dengan suami, ataupun suami khidmatnya dengan isteri. Suami pun khidmat juga dengan isteri. Sedangkan khidmat itu adalah dengan kita menggunakan segala
fasiliti atau khidmat, nikmat yang Allah bagi kita untuk kita gunakan balik. Tu khidmat lah tu. Kalau ada masa, dia khidmat dengan masa. Kalau ada harta, dia khidmat dengan harta. Pertama, niat dia. Bab niat ini 24 jam lah sepanjang dia berkhidmat. Kalau dia sebagai isteri 24 jam lah niat dia tu. Itu yang pahala non-stop tu. Pahala niat tak habis-habis tu. Ibadah tak putus. Pahala niat tu. Rugi kerana orang tak niat. Niat saja dapat pahala Nabi kata. Terutama orang lelaki. Niat saja nak beristeri. Terus pandang orang lelaki. Kalau seorang isteri solehah pun dah pahala banyak. Kalau dua, doa bagi suami tak kahwin. Salah tu. Kena lagi. Bukan. Tak, contoh je. Ada orang tanya kan? Ada orang tanya kan? Ingatkan diri sendiri bukan kan? Bukan, okey. Line clear. Belakang, line clear. Tak boleh, kena borang sini dulu. Sayang sini. Seorang isteri pun dah pahala banyak. Kalau dua, Ustaz, saya dapat pahala niat je lah Ustaz. Tak apalah, pahala niat pun niat lah. Dia tak nak niat. Niat pun takut. Macam mana? Niat saja pahala dah. Niat, kemudian dia khidmat dengan kata-kata dia, berkata-kata yang baik. Ini percakapan lah. Cakap ni ada tempoh lah. Niat yang 24 jam ni. Cakap ni ada waktu. Cakap benda yang baik. Jangan ada diam. Jangan ada cakap balik. Dan cakap yang mau pada niat tadi. Kalau niat dia itu untuk dapat ridha Allah, cakap benda yang Allah redha lah. Apa Allah redha? Nabi kata cakap yang baik. Fal yakul khairan au liyasmut. Cakap yang baik-baik. Apa yang baik-baik? Kita dah bincang dalam lisanul haq. Kalimah yang baik-baik pertamanya membawa orang dekat dengan Allah Ta'ala. Tak nampak diri. Itu perkataan yang baik. Tapi baik-baik tak semua orang suka. Sikit-sikit Allah yang geram orang tengah. Baru ngaji sikit hakikat kehidupan, dah jadi ustazah katanya. Dah orang beli kan. Ini bukan soal ustazah. Inilah kehidupan kita dengan Allah. Memanglah sikit-sikit Allah, bukan Allah sikit-sikit. Sikit-sikit Allah, sikit-sikit Allah. Memang itu kalimah yang terbaik. Nak cakap macam mana? Susah dia, kita Allah dulu. Senang dia Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Tengok keindahan, Masya Allah. Nanti orang akan pelik. Dia Masya Allah kan. Tinggal kat Arab ke mana? Mula orang pelik. Masya Allah sedapnya, Masya Allah. Kan? Subhanallah. Orang kalau tak biasa dengar perkataan yang baik tu, dia akan bercakap macam tu lah. Memang nak pula kalau dia ada, memang ada gangguan. Lagi dia tak suka dengar. Oi Ustaz katanya. Oi Ustaz tu kena. Kau ngajar apa? Allah. Dia marah kita. Dia marah kita. Saya cakap, talk to my hand lah. Kita kalau dah dapat satu keyakinan yang luar biasa ni. Kita contoh kita, orang kata apa, kita dah rasa hidup kita ni memang Allah taja kan. Orang marah macam ni marah lah. Kita yang rasa Allah bayar kita. Kan? Orang nak marah biar. Orang marah tu hak dia nak marah. Memang akan berlaku golongan yang begitu. Kata-kata kita, dia ni cakap tak ada nak, yelah fakta semua. Sekarang cakap semua nak elok-elok. Tak ada benda yang orang kata apa macam dulu kata. Kan? Kuat gelak tu macam kena tu kan. Kena Ustaz. Baguslah. Cakap benda yang baik. Satu. Yang kedua, yang tentang Allah terus. Kedua, kata-katanya menenangkan. Walaupun tak ada bunyi qala Allah Ta'ala fil kitabil aziz, dia tak sebutlah. Dia tak hafal ayat Quran tu. Tapi apa yang dia kata sebenarnya tu adalah terjemahan daripada ayat Quran. Kalau dia rujuk balik pada Quran, memang ada nasnya. Cuma kata-katanya dia sesuai dengan waktu itu. Dia berkata elok kan. Orang yang bimbang datang jadi tenang. Ini elok duduk tenang, borak-borak jadi bimbang. Dia punya sembang tu bikin bimbang dia panggil. Jangan. Engkau mah macam mana? Kalau suami kau kena macam mana? Dia kena suami kau kena. Tak lah suami aku kalau ni geng-geng joyah ni. Kau tak risau kau ada mula. Kau mesti ada benda yang tak kena ni kau. Ni kau tak layan betul-betul dia. Kawan tu terbayar apa salah aku kan.
Mula menung depan cermin, menung, makan tak lalu. Salah lah, patutnya kita bagi dia tenang. Tak apa, mak. Apa yang kita buat ni pahala, tak rugi kamu. Tak rugi kamu. Kamu buat baik, dia buat jahat. Kamu dapat pahala, dapat syurga. Cuma kita tak tahan tengok dunia itu saja. Lama-lama kita buat pahala, legalah hati kamu. Jemaah dengar pun, masih temah. Tenang sikit aku. Apa-apa masalah boleh jumpa kamu, silalah. Dah jadi kontuk pertanyaan, nasi jumpa je. Rupanya tak tenang-tenang juga. Dia jawapan dia nak juga. Si Leman tu ikut dia juga rupanya. Tak tenang lah. Dia takkan berubah lah manusia tu. Kerana kita bukan nak mengubah manusia. Takkan berubah lah. Allah datangkan keadaan yang buruk itu untuk memastikan kita ni buat baik. Itu je lah. Bukan nak suruh dia jadi baik. Yang suruh jadi baik Allah. Yang suruh buat baik Allah. Yang suruh buat baik kita. Kita ni kadang-kadang tu jumpa orang buruk kan, kita suruh dia buat baik. Betul tak? Padahal kalau jumpa orang buruk, apa dalilnya? Allah suruh kita buat baik. Bukan suruh orang buruk tu jadi baik. Itu kita tak ada kewajipan nak suruh dia sebenarnya pun. Apatah lagi kalau makam mak kita. Contoh anak. Anak dengan mak. Jok suruh mak jadi baik. Amboi anak. Anakku Ustaz Ali betul. Sampai bila mak nak macam ni? Amboi cakap. Mak tahu tak? Hidup ni tak lama. Yalah sekali dia yang pergi dulu. Anak tu. Hidup tak lama dia pergi dulu. Nak sekolahkan mak dia. Biarkan mak macam tu. Lantaklah apa nak jadi mak tu. Yang kita nak, kita doakan dia. Kita jadi anak yang soleh. Orang lelaki, kalau perempuan, anak yang solehah. Kalau betul sayangkan mak lah. Jangan duk fikir, mak saya begini-begini. Tak payah, tak payah cerita sama mak pun. Cerita saya ni ustaz, macam ni. Macam mana saya nak jadi anak yang soleh? Cakap. Macam mana saya nak jadi isteri yang solehah? Sama dengan kalau suami. Nak betulkan suami, memang tak boleh. Macam mana? Tak boleh dah. Sebab dia kewajipan nak membetulkan tu tak ada. Kalau anak nak bawa kita bawa tak apa. Kalau mak contoh. Anak-anak. Selagi mana mak tu, selagi itulah dia godam anak tu. Dia veto tak tanggal. Taat tu masih ada. Mak bagi kata dua. Kamu tak taat, mak sebat kamu. Siap mu. Dah besar panjang, jangkut sampai ke pusat nak kena sebat lah. Buatlah. Masalah. Kamu ingat. Kamu perangai lagi, mu siap. Apa, libang ke atas paip bang. Contoh. Kan? Mak je pun. Jadi cakap yang menenangkan. Kalau nak cakap yang menenangkan, dia kena ada Allah dulu. Hati dia tu dengan Allah. Dia lazimi Allah. Dia kita, kalau kita dalam contoh dalam bab zikir dengan hati, dengan mata kita melihat. Sebab tu dalam surah Al-A'raf 179 tu, azanul la yasma'una biha, a'yunul la yubsiruna biha. Ada hati, ada telinga, ada mata. Dia mata ni jaga-jaga apa kita lihat. Kita lihat, kemudian jangan sampai ganggu apa kita ingat. Jadi mata ni kalau nak lihat semua ni, maka kita satu sebut, melihat itu juga dah dengan Allah. Lihat saja tu dah dengan Allah dah. Maka kita niatkan setiap lihat itu zikir kita. Ustaz, kalau lihat yang buruk tu macam mana? Ya, berlindung dengan Allah. Allah juga. Tengok orang buat maksiat, ya, doakan dia dapat hidayah. Allah juga. Kita tak nampak iblis, kita nampak Allah. Ya Allah, dapat orang menampak orang buat maksiat. Apa kita nampak? Ya Allah, bagi hidayah kat dia, ya Allah. Allah juga. Bukan nampak, ya Allah, aku nampak iblis yang nyata, ya Allah. Teruk. Mentah-mentah lah mengaji, dah nampak iblis dah. Dah, Ustaz, saya kacau sudah terbuka dah, Ustaz. Saya nampak ramai orang ni, ya Allah, perangai macam syaitan. Memanglah perangai dia, tapi kita kena nampakkanlah Allah. Tengok orang buruk, terus doakan dan diam untuk dia. Doakanlah, berapa ramai kita doakan. Tengok orang contoh tak tahu aurat, tengok, ya Allah, tutupkanlah, ya Allah, bagi dayah kat dia, ya Allah. Ini tengok dia, astaghfirullahalazim. Geling kuat tu. Ingatkan dah habis cerita, masuk lagi kita sambung lagi. Macam ni ke muslimah yang Allah nak? Ambo, sedap cakap. Dia buat maksiat satu bab dah. Kita benci dengan maksiat tu, memang benci, tak ada suka pun benci. Benci apa yang Allah benci.
Benci dengan kecewa lain kan. Perbahasan tu pernah saya bincang kan. Benci dengan kecewa. Siapa yang ambil dunia dengan benci, dia terhindar pada kekecewaan. Benci bukan menangis. Benci ni benda yang, wakarahiyah ni benda yang macam contoh, benda ni kotor contoh. Kita benci kekotoran. Tak nak kotor baju kita. Bukan kita kecewa dengan kekotoran. Ataupun perkara-perkara yang boleh merosakkan badan. Kita benci. Kita jauhkan dia. Itu dia panggil benci. Makruh. Panggil benda yang dibenci. Makruh. Tu makruh tu benda yang benci tu. Untuk menjadi yang orang yang warak, itu jangan buat benda-benda yang makruh. Baik. Jadi tengok dengan mata tadi. Dengan mata, dan bila tengok dengan mata, dia tengok dengan zikrullah. Bismillah. Bismirab. Tengok, ya Allah. Terus nampak, ya Allah, hidayah ada padamu, ya Allah. Terus. Tapi biasanya orang yang mendoakan orang ni, hati dia itu, dia punya hati yang luas. Jiwa dia Allah dah pegang. Sebab tu dia boleh mendoakan. Sebab tu mendoakan sesama Muslim bukan senang. Sebab selain bulan, semua orang ni tak terhindar, tak terlepas pada penyakit iri dan dengki. Senang tengok orang susah. Hati-hati. Malah ustaz tu 2, 3. Yalah tu. Contoh kan. Ramai. Dia ingat dia seorang dia boleh ramai agak. Tapi dia tak meramai pun. Ada yang geram. Yang ramai. Dia tak boleh tengok. Tengok dia mudah contoh rumah tangga lah ni. Contohnya poligami kan. Isteri pertama kan baik dengan suami. Dia tengok geram dia. Orang tanya soalan. Ustaz, dengan nak kenal Allah ni, tak poligami pun boleh kenal Allah. Dia cakap, masalah dia sampai sudah tak kenal Allah. Sampai sudah tak kenal Allah. Sebab apa poligami ni boleh jalan mengenal Allah? Pertama, rumah tangga. Wa min ayatihi, tanda-tanda kuasa Allah. Memang dengan rumah tangga. Dan kenapa Allah takdirkan ada yang berpoligami? Walaupun kita tak kena. Sebab biar yang berpoligami itu memang dia dapat jalan mengenal Allah. Kemudian dia sampaikanlah yang tak poligami itu. Apa bukti dia? Bukti dia cinta itu bukan hanya pada manusia. Cinta itu pada Allah. Kalau cinta pada manusia, tak adalah istilah kahwin dua. Seorang je lah, habis lah. Sold out. Kedai tu sold out dah. Ini, kusangkakan 2, rupa-rupanya 3. Macam mana boleh 3 tu? Modal mana pakai? Habis tu yang bergaduh tu, itu sebab tak cantik cinta Allah lah tu. Dia jumpa cinta Allah, tak adalah bergaduh. Sama juga dengan monogami. Kalau dia jumpa cinta Allah, isu kahwin 2 tak jadi gaduh bagi dia. Dan kahwin 2 ni bukannya, berapa ramai orang doa kahwin 2? Saya tanya suami semua, doa tak kahwin 2? Tak tanya. Saya tanya sungguh-sungguh tanya. Lepas tu tanya, dah bang siapa aku sudah tak kahwin 2 ni, kenapa bang? Katanya. Saya tahu dalam hati tu rasa macam ada debaran katanya. Tak boleh. Allah yang takdirkan 2, 3, 4 ni. Kita ingat diri sendiri dah. Kalau kata kita sendiri, cuba bayang masa perkahwinan pertama tu. Dan ramai juga yang mana nak kahwin, tak kahwin. Jodoh ni tangan Allah, itu pun dah belajar tentang cinta Allah dah. Kan? Dan dari situ juga kita akan nampak hati tadi, berbalik pada hati. Dia tengok suami dengan apa? Dengan kasih sayang ke dengan apa? Kalau orang cinta Allah, dia tengok dengan kasih sayang. Kita cinta Allah, dia tengok dengan kasih sayang Allah, lalu dia menyayangi. Kenapa dia nak marah pula? Dia tengok suami okey dengan akak kat long kawasan kan. Suka tengok akak ni. Sweet katanya. Ini cakap, geram dia. Tengok, tu jadi isu gaduh macam tu lah. Yang kat long kawasan pula geram nampak suami duk kahwin baru kan. Dia tengok atas bawah kawan tu dia pandang lah. Kau siapa? Kau siapa tu? Tak nampak Allah dah, nampak makhluk dah. Dia tak nampak bahawa yang datang itu adalah dengan cinta Allah. Jadi bab ni payah faham sikit lah. Kan? Sampai ke sudah tak faham-faham sebenarnya. Sebab dia kena jumpa yang ahli lah, yang tanya dengan orang yang berpoligami dan dapat cinta Allah. Kalau dia berpoligami, tak dapat cinta Allah, tak dapat juga. Tak dapat lah. Sebab cinta Allah ini memang salah satu jalan dan malah jalan utama. Sebab perkahwinan jalan utama kena Allah. Bukan poligami, perkahwinan. Kan dalam ayat surah Ar-Rum tu. Diri, kemudian
perkahwinan. Sebab di situlah kita akan kenal tentang rezeki, tentang kesihatan, kekuatan semua untuk membina rumah tangga tu dengan apa? Dengan benda atau dengan pahala. Pahala tu Allah lah. Situlah kita belajar nak yakin rezeki. Bukan diukur dengan amount. Nak cerita tentang bagaimana Allah menjaga rumah tangga. Semua bermula dengan rumah tangga lah. Dan Nabi SAW itu dengan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha al-kubra, itu bermula dengan rumah tangga. Rumah tangga yang elok. Kemudian datanglah cinta, membawa kepada rahmat. Sama dengan kisah Nabi Ibrahim AS dengan Siti Hajar, Nabi Ismail AS pun cinta rumah tangga juga. Kisah rumah tangga tu banyak di Mekah dan Madinah. Madinatul Munawwarah, Makkahul Mukarramah. Kisah rumah tangga Nabi Ibrahim AS dengan Siti Hajar, Nabi Ismail. Kisah rumah tangga Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu al-kubra. Kisah rumah tangga. Nampak? Ini sebenarnya maknanya Allah Ta'ala. Jadi maknanya dia melihat itu terus dengan Allah. Niat dah, sekarang lihat pula perbuatan. Bila perbuatan, maka lihat akan datang percakapan. Tu kata lihat dia bercakap tu. Dia lihat dan dia akan bercakap. Dan bercakap, maka dia akan cakap yang elok-elok. Cakap apa yang Allah redha. Kemudian khimat buat. Ni buatlah. Wa fi'li ni buat perbuatan. Dan perbuatan ini juga perbuatan yang mesti selari dengan apa yang niat dia tadi. Sebab tu dah hadis Nabi SAW, mafhum hadis, inna amalu binniat. Semua perbuatan itu bermula dengan niat dan kita akan dapat apa yang kita niat. Bukan apa yang kita buat. Sebab perbuatan berkadaran dengan niat. Habis Ustaz dia buat baik tapi dapat buruk. Ada dua keadaan. Buat baik dapat buruk, sama ada Allah nak bagi tahu dia betul-betul baik. Nak betul-betul baik, walaupun dia buat baik dapat buruk, dia tetap buat baik. Itu betul-betul baik. Atau dia buat baik dapat buruk, bermaksud perbuatan ni buruk, bukan baik. Buat baik. Pilih yang mana? Orang yang dia buat baik, kemudian dibalas dengan buruk, kemudian dia tetap buat baik, walaupun dibalas dengan buruk, bermaksud dia tu benar-benar baik. Tulen baik dia. Dalam rumah tangga ni, perkara ni senang kita jumpa. Kadang-kadang baru kerana isu-isu tu barulah. Mah, saya ni baru. Mulai hari ni abang masak sendiri. Lah, bau saya ni. Mana yang dia masak selalu? Tak ada. Dah terus. Daripada buat baik tu terus berhenti dah. Tak ada dah buat baik dah. Sama dengan suami pun. Bila isteri dia orang kata apa, jadi haluan kiri kan. Jadi orang yang puak-puak penentang kan. Puak-puak penentang datang kan. Parti-parti perikatan, puak-puak penentang. Saya tentang abang kahwin lagi. Suami pun geram betul dia ni. Kamu takkan dapat apa yang kamu nak. Habis semua dia berlawan lah. Dia pun bagi keburukan balik kat isteri. Elok dah baik-baik dulu. Yang melayang terus kawan tu. Tak ada yang dah. Melayang. Yang isteri pun bertukar perkataan, suami pun bertukar perkataan. Ni senang nampak dalam perbuatan baik. Ni nampak dalam rumah tangga. Sebab tu cakap rumah tangga ni dia evergreen. Dia perbahasan bagi semua topik sebenarnya. Sebab dia senang kita nak faham tentang kebaikan. Sama dengan kawan pun. Elok-elok tiba tang senang dia boleh duduk dengan kita tak? Tan susah dia lagi ya. Jadi soal kehidupan ni dia luas kalau kita lihat. Jadi maksud perbuatan yang baik itu hasilnya baik sebab tergantung kepada niat yang baik. Sebab dia hasil sama dengan baik ni. Sebab niat dia buat baik tu, dia niat sungguh. Bila kita dia ni buat baik, dia sungguh buat baik, maka dia akan dapat sungguh-sungguh baik tu. Baik ni pula, walaupun timbal balas dia buruk. Ni pun kena faham. Walaupun dia buat baik, katalah si fulan A, kita buat baik dengan dia, si fulan B ni dia burukkan pula. Alah kau tahu dia tu, dia duk fitnah kawan ni. Padahal yang nolong kawan ni, kita tolong dia, kemudian si fulan A ni dia burukkan pula yang tolong tu. Walaupun
pulangannya buruk, tetapi kerana niat si fulan kawan dia ni baik, tetap yang datang padanya itulah kebaikan, menguatkan dia lagi untuk buat baik. Jadi buruk itu tidak jadi buruk bagi dia. Kalau niat dia buruk sini, dia tidak zikir, tidak dengan Allah, walaupun dia buat baik dan hasilan dia nampak perbuatan tu baik, tetapi di saat niat dia buruk, maka tidak baik bagi dia. Datang keakuan, perasaan baik, dia dipuji, bagus, dipuji di khalayak manusia, tapi di sisi Yang Maha Pencipta, Maha Esa, dia dihina. Nak buat apa? Biar lebih baik kita dihina oleh di lautan manusia, tapi di sisi Allah kita dimuliakan. Itu lebih baik. Cara orang seseorang itu dimuliakan oleh Allah, di saat orang mencecah dan menghina dia, dia tidak terasa dihina, malah dia rasa sedar diri dia siapa. Wah, itu orang hebat. Sedar diri dia, sedarkan kekurangan dia. Itu tanda Allah muliakan dia tu. Dia saja nak cucuk tu, iblis dia cucuk, datang seseorang tu, dia cucuk kita sehingga dia hina sampai kita terkeluar. Kau tahu tak? Dia mula, kau tahu tak aku setiap malam baca surah Al-Hadid, contoh. Dah terkeluar malam tu. Kau tahu tak aku? Kau tahu tak aku? Dia nak keluarkan apa yang dia dah ada. Hati-hati. Dia nak mencongkil. Biarlah orang menghina kita, tapi tak terbongkar kebaikan kita. Kadang-kadang tak boleh tahan tu. Antara perkara yang tak boleh tahan tu menutup kebaikan yang Allah dah berikan pada kita. Terkeluar je habis. Awak ni kan, suami kan, awak ni kan ada macam tak ada je. Isteri dengar tu kembang kuncut telinga nak habis. Dia mula dah ungkit daripada akhir balik tu. Dapat akhir balik. Padahal pada kahwin awal tu nak fikir, kalau aku tak ada ni, dia mula nak listkan semua. Nak cakap tu cakap, memang aku tak ada apa. Terus tutup. Diri yang betul-betul baik itu adalah yang melihat dirinya itu betul-betul buruk. Ini satu kenyataan pernah saya tulis. Diri yang betul-betul baik itu adalah yang melihat diri itu betul-betul buruk, lalu dirinya berazam untuk betul-betul baik. Buat betul-betul baik. Bukan mahu tunjuk baik. Kerana sedar dirinya itu betul-betul buruk, agar tidak dia menjadi munafik daripada orang berbuat baik, namun di hadapan Allah dirinya betul-betul buruk. Maksud kata apa? Kalau diri yang betul-betul baik ni, dia sedar diri betul-betul buruk, jadi dia buat baik ni sebab dia betul-betul buruk. Sebab tu kena buat baik betul-betul. Faham tak ni? Betul-betul baik-baik, buruk-buruk. Dalam tadi, baik campur buruk. Dan sebenarnya nak bagi tahu, kita terbiasa campur baik buruk ni. Kalau Ustaz jangan baik sangat, kena ada buruk sikit. Betul tak? Pernah tak dengar kenyataan, Ustaz jangan baik sangat, kita kena buruk sikit? Bersalahan dengan hadis Nabi SAW. Ala inna fi jasadi mudghah fa idza salahat jasada kullu fa fasadal jasada kullu ala wa ya qalbi. Dan bila ada anak Adam itu ada seketul daging. Kalau baik, baiklah. Kalau buruk, buruklah. Dia tak ada isilah separuh-separuh. Kalau separuh-separuh, baik campur buruk jadi beruk. Faham? Beruk pun tak nak mengaku. Aku tak, dah. Kami tetap beruk. Dia ni manusia pun tidak, beruk pun tidak. Tu tak dapat tempat di sisi manusia, dah tak dapat tempat di sisi binatang. Kurang-kurang perangai macam tu, dia kelompoklah binatang. Binatang pun lari, dia datang, binatang lagi. Beruk lagi. Kalau dia tengah mengamuk-ngamuk tu, beruknya mengamuk pun lagi. Bayangkan. Punya teruk yang perangai. Ulaikal an'am balhum adal. Dia kalau baik, baik. Kalau buruk, buruk. Jadi cara dia adalah, kalau diri dia itu betul-betul baik, dia akan nampak dirinya itu betul-betul buruk. Aku ni buruk sungguh. Orang yang betul-betul baik ni, dia sedar dia buruk sungguh. Bukan main-main buruk ni, buruk sungguh. Cara buat baik, mengenal diri dia buruk sungguh ni, bukan cakap. Ini kita bincang bab perbuatan. Kadang-kadang, orang cakap macam ni, yelah saya memang buruk. Saya je buruk. Itu nama ngada-ngada, faham? Nak tutup cerita. Buruk, saya buruk. Dia gaduh kan? Macam mana dia kuat gelak ni? Memang saya je buruk. Itu bukan. Tu nak bagi suami tutup mulut. Faham?
Tapi kalau betul-betul buruk ni, dia tahu dia betul-betul buruk, dia buat baik. Dia buat betul-betul baik. Sebab apa ni dia ni betul-betul baik? Sebab aku ni betul-betul buruk. Faham? So, jadi aku betul-betul buat baik lah. Sebab aku tahu aku ni betul-betul buruk. Dia tak ada buat-buat baik. Dia tak ada buat baik tu nak orang pandang tak. Dia dah tahu dia tu buruk. Dia dah sedar, ya Allah aku buat dosa. Ya Allah, aku dulu ni macam-macam benda aku buat ni. Nak tebus balik ni. Bila tebus balik, dia betul-betul buat baik. Walaupun orang kata, alah dia tunjuk baik lah tu, perasaan baik lah tu. Tak apalah, memang diri aku buruk. Ada cakap dan dia terus buat baik. Ingat dia seorang je ke isteri solehah? Ingat dia seorang je ke? Orang mula beli, biasa kan? Jangan nak ngajar lah isteri solehah. Aku pun tahu. Orang pun marah tu. Jadi dia betul-betul buruk. Lalu dia nak buat perkara itu sebaik-baiknya. Sebab dia tak nak dia kelihatan baik di depan manusia, tapi buruk di sisi Allah. Itu munafik. Hati-hati. Baik di hadapan suami, buruk di sisi Allah. Itu isteri munafik. Berapa ramai isteri jadi munafik? Ini pun satu tajuk perlu di-highlightkan. Isteri munafik. Isteriku si munafik. Munafik. Isteriku si munafik. Si munafik itu isteriku. Boy. Tajuk Allah. Mana tidaknya depan saya, oh baik. Belakang saya, dia tikam betul-betul. Dia kata tak gunalah, apa itu ini tak cukup, itu tak ada. Munafik. Nak baik di hadapan manusia, tapi tidak menghiraukan pandangan Allah pada dirinya. Tu hati-hati. Baik, jadi sebenarnya Allah Ta'ala kesimpulan kita pada tengah hari yang penuh barakah ni, berbalik kepada perjalanan. Bila zikir itu dia satu perjalanan. Zikir yang wajib tadi bermaksud seluruh hidup kita itu melakukan apa yang wajib yang disuruh oleh Allah, meninggalkan apa yang ditegah oleh Allah. Juga termasuk dalam perbahasan takwa. Bila kita melakukan apa yang Allah suruh, meninggalkan apa yang Allah larang, maka itu dinamakan takwa. Dia berhati-hati. Seluruh perbuatan yang wajib itu perlu diperkasakan. Okey. Skrin. Perbuatan yang wajib adalah yang fardu, itu mesti menjadi keutamaan. Itu yang saya keluarkan dalam kehidupan. Jaga solat itu dah tentu fardu. Fardu itu solat, jaga. Bila sebut jaga, bermula dengan masa. Itu pun jaga masa. Dalam perbahasan kita, hak waktu, hak dalam waktu. Itu pun ada perbahasan akan datang lah. Dalam zikir kita sentuh tentang hak waktu. Bila sebut solat, sebenarnya impak atau kesan daripada solat itu adalah dia akan jaga masa. Dia tak akan pergi pada masa yang lara, yang sia-sia. Yang masa sia-sia itu bermula dengan apa? Dengan dia membiarkan fikirannya melayang. Fikiran dia apa lagi pergi pada perkara-perkara yang buruk, sangka buruk, dia tak ada. Dia tak akan pergi pada situ. Malah fikiran dia digunakan untuk apa? Melihat. Fikir ni dia melihat kebesaran Allah. Dia fikir, merenung, malah dia tafakur tentang kebesaran Allah. Tu. Kalau dia membiarkan fikiran dia itu hanyut dengan hal-hal yang tidak sepatutnya dia fikirkan, malah tak menyelesaikan apa-apa masalah pun. Kalau memikir untuk menguruskan khidmat tu tak apa, ni tak ada apa, berfikir masalah. Malah mendatangkan kerisauan dalam hati dia pula, berfikiran tu. Itu perkara yang melalaikan dia. Jadi, orang yang melalui jalan tenang ini, dia tak akan pergi ke arah itu. Jadi, wajib itu diperkasakan. Sunat itu diperbanyakkan. Dia menjaga yang wajib itu diperkasakan. Khidmat yang wajib diperkasakan. Diperkasakan. Sunat itu diperbanyakkan. Apa sunat perbanyakkan? Pegang tasbih, subhanallah, subhanallah, selawat, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli. Perbanyakkan. Dia ni Allah SWT sangat memudahkan hamba-hambanya untuk beribadah sebenarnya. Tapi kita jangan ambil mudah. Contoh, sebenarnya memperbanyakkan sunat itu bukan sekadar dengan kita nampak buat perbuatan yang perlukan kederat. Sedangkan Nabi kata yang paling ringan di bibir.
tapi ringat pada timbangan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ringan dia. Itu sunat lah. Banyakkan yang sunat. Banyakkan sebut tu. Itu sunat lah tu. Dalam banyak-banyak sebut yang sunat, jangan sampai merosakkan dia dengan kita merosakkan dengan meruntuhkan yang wajib. Solat tak jaga, tak gunalah sunat. Rosaklah sunat tu nanti. Dengan suami tak jaga, itu yang wajib. Fardu, tiang dia. Jadi memperkasakan yang wajib, memperbanyakkan yang sunat. Banyakkanlah sebut subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, subhanallah. Duduk saja subhanallah. Tak diselah duduk sajalah, duduk je terus. Tidak dengan kauli, maka lintahkan dengan hati. Dan niat tadi kan nak ibadahkan terus. Itu menjadi makanan kita. Itu makanan lah. Orang kata meniti di bibir, dia menjadi makanan lah. Subhanallah bihamdi, subhanallah. Wa imma sampai tahap apa? Sampai tersasul pun. Ni di sini ada yang melatah. Ada tak? Tak ada. Harap yang mengaji jangan ada yang melatah. Kalau melatah tu memang kita kena rendam dekat apa dah, polah ke mana-mana ke. Jangan. Melatah ni satu penyakit. Penyakit yang perlu diubat. Dia tak boleh dibiarkan. Sebab apa? Dia tersadung dia, terus keluar perkara-perkara yang pelik. Tu kita takut tu. Kita nak tersadung Allah. Subhanallah. Sebut keluar perkataan Allah. Biarlah kalimat terakhir kita Allah mati. Baru-baru ni viral kan, 2 video lah saya tengok. Imam tengah baca khutbah di Morocco satu, di apa? Morocco satu, ada satu lagi tu. Ada 1-2 video. Pakistan kan? Yang Pakistan tu la ilaha illallah, pum, meninggal. Yang di Maghribi tu terus sempat mengucap asyhadu alla ilaha illallah. Ni bukan kaleng-kaleng ni, sempat mengucap tu. Tengah sakarat tu. Itu contoh kematian yang kita duk nampak tengok akhir zaman ni. Saya selalu cakap, ya Allah tunjukkan. Sebab mati ni sebenarnya perkara yang macam tu. Dia bukan kena seksa sakit. Nabi ingatkan mati sakit supaya kita tak lalai. Kalau kata Nabi tak ada kata mati tu sakarat seperti terkoyak kulit tu kan. Kita memang ye ya. Oh alah, mati-matilah katanya. Tapi bila fikir, ya Allah mati sakit. Kerana takutkan kesakitan itu, kita beramal. Tapi adakah mati tu sakit? Tengok imam tu. Dia boleh sempat duduk menyanda asyhadu alla ilaha illallah. Dia umpama tidur. Ulama dah bagi dah kata kunci. Mati tu umpama tidur. Macam ngantuk. Macam tengah kelas mengantuk macam mana. Tiba-tiba dia dah habis live kan. Macam tu lah. Tiba-tiba dah kat mana dah ni. Tengok jam. Allah. Pukul 3. Tak apa, kita faham. Tak apa. Tiba-tiba dah wuyuk kan. Macam tu lah mati. Saya tak sedar pun mati. Tu macam tu. Kita nak mati macam tu sementara dengan hidup, indahkan matimu. Kan? Indahkan. Baju nampak. Tak keluar-keluar lagi. Kafan. Nak pakaikan kapan kan, takut pula orang. Jenuh ustaz ni. Tiba duk sarung kain kapan, dia buat baju lah. Kita ambil lah kafan tu sebagai ibrah pengajian kita. Memang kita nak mengindahkan mati kita, barulah indah hidup kita. Jadi mati. Dia tidak salah. Ada yang bertanya ni, sambil selawat, sambil cakap selawat, ada soal isu tu dah selesai dah. Dia ni kalam yang keluar dari lisan kita ni. Ingat kalam yang utama sekali adalah zikrullah kan. Apa masalah kalau kita nak perbanyakkan sebut terus? Ada masalah. Masalah kita lah dengar masalah. Masalah betul ke ni? Assalamualaikum warahmatullahi. Kita semua ni sedang jemaah yang Allah, masya-Allah. Kita ni subhanallah kan. Ustaz ni lah kenapa Ustaz masya-Allah subhanallah ni? Kan? Jadi macam pelik sebab perkataan tu tak sinergi dengan perkataan semasa. Sedangkan perkataan tu memang kalau ikutkan kalam yang keluar tu
kan saya bagi tahu, semua makhluk wallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna yusabbih, tasbih. Dan ma'ruf tasbih subhanallah. Kalau ikutkan memang subhanallah, 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 subhanallah. Bang. Subhanallah, 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 subhanallah. Bang nak bincang sekejap. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah, katanya Mak Aisyah nak naik angin. Kita nak bincang. Kalau bincang berhentilah kejap. Dia kau bantai subhanallah lagi. Kata kenapa? Nak bincang okey berhenti. Ya apa yang? Dengar perbincangan. Pekerjaan yang baik. Memang asal memang subhanallah dia. Dapat subhanallah, tambah astaghfirullahalazim. Aku cakap tak faham-faham. Itu kan zikir juga tu. Boleh pula. Tak ada orang marah pun. Sifat juga. Suara itu memang, itu setiap kejadian. Kalau malaikat, wa nahnu nusabbihu bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Tengok. Kalau kita, makhluk, subhanallah. Malaikat dengan jin, subhanallah wa bihamdi. Kalau manusia, wa rabbaka fakabbir, membesarkan Allah. Membesarkan. Jadi tiga-tiga. Bukan kata takbir saja. Kalau manusia, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Bayangkan tiga-tiga ni ada dalam percakapan kita. Malah selawat itu membesarkan Allah juga. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Cuma kita ni ada cumanya. Macam tadilah, ada kecerdikan. Kena letakkan, perletakan tu kena ada. Semua jangan sampai orang nampak agama tu macam payah. Payah kau cakap dengan ni. Sekejap, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Nak borak pun, Masya Allah, Masya Allah, subhanallah, astagfirullah. Dah kenapalah dia ni. Nabi SAW sangat, agama Islam ni agama yang menyantuni umat. Dia tidak kekok, dia tidak membuat jadi pelik. Nak selawat-selawat, tak ada masalah. 1,000,000 kali pun tak masalah. Ada ketikanya, kita bagi masa untuk bercakap, ada ketika. Dia bagi-bagi. Yang penting, hati kena 24 jam. Hati ni kena 24 jam. Yang kita nak ni, yang macam tersasut. Allah SWT. Tersasut, tengah bercakap. Kau tahu gini. Allahu Akbar. Maksudnya dia tenang. Dalam hati dia tengah, Allahu Akbar. Itu yang kita nak. Ni nak kita, Allahumma salli ala Muhammad. Sekali orang pucut, kalau pucut mangkau kata, Allah. Malu kita kat situ. Kita beria bukan tasbih. Allah. Sekali orang cocok, pucut mangkau keluar. Ni apa tasbih? Lebih baik dia cakap, dia diam, dia elok, tengah duduk, orang cocok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu. Rupanya dia tengah berselawat nanti dah. Yang terkeluar itulah apa yang dalam hati dah sebenarnya. Sebab tu juga Allah boleh uji dengan ujian yang boleh mengeluarkan siapa diri dia. True color. Hati-hati. Sebab tu kita kena minta selalu, Ya Allah, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sungguh-sungguh minta. Sebab kita tak tahu keadaan kita. Tengah sedar bolehlah kita duk kawal. Di luar kawalan, di luar kesedaran, apa diri kita tu? Adakah di luar kesedaran kita masih duduk dalam sedar yang sebenar, hati kita itu sebenarnya mengingat pada Allah? Itu kena jaga. Jadi tak ada masalah. Cuma ada ketika-ketika, contoh macam bersin kan, kita bersin, kita sebut Alhamdulillah kan, dia tak ada bersin, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak ada. Nabi tak ajar gitu. Itu dia ada yang ada nas, kita tak boleh ubah. Bersin saja astaghfirullahalazim, atau bersin saja Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tak kenalah. Sebab itu dah ada hadis mengajarkan. Malah ada sabut pula. Kita mendoa ke atas dia balik. Allahumma salli ala Bismillah. Alhamdulillah. Semua Ustaz, kalau misalkan kita tengah majlis ilmu, majlis ilmu ni sibuk pegang tasbih, tinggi pula tu. Kita duk mengajar ni, la ilaha illallah, macam ni seorang ni ada tasbih.
subhanallah. Nak boleh buat nyuruklah sikit. Wah. Dan keutamaan ni sunat. Majlis ilmu wajib. Dah letak tepi kejap. Fokus. Ini pun zikir juga. Macam tak menyempat-nyempat. Tu macam dah tak cukup masa dah ni. Sedangkan majlis ilmu ni dah duduk dalam syurga dah. Ni taman syurga. Dah duduk dah. Jadi satu-satunya amalan kan saya kata kalau pegang tasbih pun zikir 1,000,000 kali pun belum bertukar jadi taman syurga. Tapi sekarang ni duduk dalam sekarang ni dah duduk dalam taman syurga. Dan tak ada apa, nak tidur boleh dah, tidur, tak masalah, tidur je. Tapi tukang penceramah tu nyampah tengok tidur, datang-datang tidur, datang tidur, asyik muka dia je. Lepas tu dia pun ada nas dia kata apa, ustaz, saya masuk tenang ustaz. Inilah tempat yang saya boleh tidur. Dah lama saya tak boleh tidur. Kalau macam tu hujah dia silakan. Memang kita raikan dia. Datang kita bagi bantal elok, dudukkan elok kan, bagi kursi dia elok, nyandarlah dia. Bagi salam dia terus lalan tidur terus kawan. Jadi memang tak ada dah. Jadi yang wajib, maka utama yang wajib. Yang sunat masukkan hati kan, zikir tadi. Hati ada, masukkan hati. Ni masanya kita nak aktifkan hati tu. Sebab apa kita banyak contoh kita tafakur diam? Sebab nak tengok apa yang akan keluar di hati kita. Sebab tu setengah orang yang ada masalah hati, dia tak boleh diam. Kita nampak dia macam nak menyibukkan diri. Sebab dia duduk je, dia mula. Tak boleh. Sebab tu amalan kita banyaknya tafakur diam. Sebab kita tengok apa yang akan keluar bisikan pada hati tu. Kita boleh dengar. Banyak benda-benda yang dia tidak boleh, kata tak masukkan lagi zikrullah, makanya keluar banyaknya bisikan-bisikan, permasalahan-permasalahan. Masya-Allah. Baik. Jadi saya kira itu saja. Sebelum saya tutup, ada soalan. Salam. Soalan saya macam kita. Ya, buat. Hadiri majlis ilmu. Ya. Dan teringin sangat apa yang ustaz cakap tak kata, tapi ada masa tu dapat sikit je. Dia kejap betul. Jadi saya nak macam mana nak mengatasi. Sebab saya selalu dia fikir untuk apa? Sama-sama kongsi dengan rakan-rakan. Faham. Bagus. Baik. Ilmu tu memang ditambat dengan salin. Kalau kita tak salin, kita akan lupa. Dan saya yakin ramanya Al-Hafiz dan Al-Hafizah, kita tengok kan, kadang-kadang dengar macam tu, pompoi. Tapi sebenarnya tak ada isu. Dengan pertama, kita ada rakaman. Kalau berikan keutamaan nak salin ke ataupun nak dengar? Mana tu? Nak salin ke nak dengar? Okey, tuntutannya yang mana? Dengar ke salin? Dengar. Dengar dan salin. Dengar dan salin. Bukan salin, lepas tu tak dengar. Apa tadi ustaz? Apa tadi ustaz? Dia salin lepas tu tak dengar. Saya suruh ustaz ulang tadi ustaz. Itu mana tak dengar. Jadi ceritanya dengar dan salin. Tuntutan pada ilmu adalah dengar. Cuma ada benda kita dengar, datang tu salin. Ada poin-poin tu salin. Dia tak salin semua. Kalau salin semua dia panggil tulis buku balik. Tu nak jemput tulis buku. Dan siapa boleh lah dengar balik. Cara kedua, kemudian dengar balik lah ulangan. Tapi biasanya ini alhamdulillah ada ulangan ni, rakaman. Kalau tak ada rakaman macam mana nak ulang? Sebab tu kena ada sentiasa muzakarah. Kena selalu duduk dalam majlis ilmu. Kerana ilmu ni tidak akan berhenti pada itu saja. Dia akan berkembang dan berkembang. Dan ingat, ilmu bukan apa yang kita hafal. Kata Imam Musyafi'i SWT, ilmu adalah apa yang kita amal. Jadi sebenarnya, memang akal kita tak boleh nak capture apa yang disampaikan. Memang. Kita tak boleh nak. Tapi sebenarnya Allah buat memang tangkap pun. Kat mana tangkapnya? Perubahan pada diri kita. Berubah diri kita tu. Kita tak, kalau tanya balik, apa ustaz mengajar? Entah tak tahan tu. Kita setiap malam bertahun-tahun ceramah, entah dia kata. Tapi tahulah sejak kikuk ni, tahulah dah mulalah. Kan boleh awal waktu solat. Tak tahu hati ni rasa mana tu ilmu tu dah masuk dah tu. Dia dah buat kerja dia lah. Sebab ilmu tu cahaya. Cahaya memang
meresap. Ya. Macam mana? Ya. Sebenarnya catatan yang utama tu adalah apa yang berubah pada kita. Apa catatan kebaikan yang kita dah berubah. Itu lebih baik. Itu catatan yang perubahan. Dan memang kalau bagi kepada ilmu itu memang dengar. Yasma', dengar. Sami'na, kami dengar. Dan wa'ata'na, kami buat. Kami dengar dan kami buat. Dan begitu juga. Dan bila dengar, hafal. Dia terus dengar. Sebab tu datang menuntut ilmu bukan datang dengan masalah. Jangan dengan masalah. Memang takkan jumpa ilmu. Sebab tu dalam kitab Tazkiyatun Nafs, ini boleh tengok. Adab-adab penuntut ilmu ni ada. Imam Ghazali Muntahlah kitab ni. Detail tentang menuntut ilmu. Persiapan yang mesti dia buat sebelum kita nak masuk menuntut ilmu, hati kita mesti tak ada masalah. Walaupun kita sedang bermasalah. Jadi caranya zikrullah, bersihkan hati, istighfar, ya Allah kau tuntut ilmu, doa, ya Allah mudahkan biar masuk ilmu dalam hati aku ya Allah. Okay, bila masuk ilmu tu dia akan jadi faham. Yang penting kita nak faham tu. Kita faham. Dia tu tuntutan dia. Tuntutan faham. Al-ilmu yanfa'u bih, kata Nabi. Ilmu yang bermanfaat bagi diri kamu. Adapun begitu, apa yang kita salin itu sebenarnya adalah apa yang kita faham. Itu lebih baik. Apa yang kita salin, apa yang kita faham. Dan cara nak faham, betul tak begitu faham, tu pentingnya ada muzakarah. Buat ulang muraja'ah balik. Betul aku faham ni. Buat perbincangan. Ataupun tanya balik, Ustaz betul apa saya salin? Apa yang saya faham begini? Begini. Saya faham bahawa sekian pada perbahasan ini. Sebab saya tengok, betul dah tu. Sebab ada dan perbahasan kita huraikan. Dari situ simpulkan sebagai khulasah kefahaman. Dan yang paling penting, yang faham itu diterjemah pada amalan. Perubahan yang berlaku dalam hidup itu. Itu yang lebih utama. Jelas? Okay, puan. Ada soalan lain? Oh, Haji. Ya. Ya. Okey. Oh. Okey. Dia bawa dia ada mungkin khayal sikit. Lembu meninggal. Langsung disebut Allah lembu. Disebut Allah lembu. Dan kita tu Allah ambil yang adakah orang yang duduk sebelah dia kata fasik ataupun orang yang rosak lah. Macam ni Ustaz. Baik. Dalam kalimah, bila perbuatan dengan yang datang tu dengan fikir dan zikir. Apa yang kita fikir yang kita nampak lah. Lembu. Apa yang kita zikirkan itu apa yang ada dalam hati kita. Bila sebut Allah, dia sebenarnya wakaf kat situ dah. Allah. Itu apa yang ada dalam hati dia. Kemudian lembu. Betul mati. Yang jadi masalah, yang dengar tu. Tak habis khatam mengaji tu. Dia dengar lembu je. Oh Allah, lembu tu ni. Padahal dia tu dah lembu dah tu. Tu memfasikkan orang. Tak boleh lah. Sama dengan hamba Allah. Hamba Allah. Memang kalau kita tengok gandingan sandingan itu memang nampak macam kedudukan yang sama. Contoh, hamba Allah. Ini contoh macam tadi sebab keluar soalan gini, kalau saya tak ambil tamsil begini. Hamba Allah. Hamba ni ada nama tak? Sekarang ni ada nama tak hamba ni? Hamba lah. Okay, mana hamba Allah? Takkan nak panggil hamba Allah kan? Mesti ada nama tak? Jenab. Okay, Jenab. Jenab ni siapa? Hamba Allah. Kalau Jenab ni tukar pada nama? Jenab? Jenab Allah lah. Nampak tak? Dia tak semudah itulah untuk kita gabungkan. Takkan boleh. Sebab Allah ni namanya sentiasa terpelihara. Apatah lagi kalau kita dah kenal ma'ruf yang dia ni memang ahli zikir. Dia sebut memang dia akan sebut Allah lembu. Pada mati. Yang pertamanya kita yang mendengar, misalnya kita dengar, kita kena tahu dulu kedudukan kalam itu. Yang kedua memang kita tidak boleh tentukanlah kematian dia bagaimana. Sudah pasti bila dia sebut Allah dulu, mana Allah lah yang utama dalam hidup dia. Ataupun lembu Allah. Mungkin lembu dululah. Kemudian Allah. Itu pun kita tak tahu benda jarak. Adapun nak menyamakan memang tidak. Takkan berlaku persamaan di situlah. Jadi
berbalik tadi, apa yang kita nampak memang kita fikirkan, itu kita akan sebutlah. Tapi kalau dia dah lazimi Allah dalam hati dia, memang dia akan keluarkan kalam yang dia dah lazim Allah, kemudian dia akan tengok apa yang berlaku. Allah, api. Macam itulah. Ya Allah. Dia senang menyeru pada Allah tu. Kemudian dia sebut tentang keadaan itu. Untuk berlindunglah. Cuma perkataan yang sempat sebut waktu itu dua je. Itu saja. Sebenarnya dia tidak menyamakan, tidak mentasbihkan Allah pada makhluk, tidak. Allah alam. Boleh. Baik. Ya. Niat. Okey. Okey, suami. Okey. Alright. Okey. Baik, dalam perbahasan niat, yang kita sentiasa kita faham adalah lafaz niat. Sebenarnya bukan lafaz niat. Bila sebut niat, itu panggil qasad, tujuan. Tujuan. Sama dengan solat, niat. Kita niat, rukun niat tu, maksudnya kita tahu solat apa. Itu qasad tu. Zuhur. Okey. Zuhur. Kemudian dah tahu dah masuk zuhur. Maksudnya jelas tujuan dia. Bermaksud, berbalik pada soalan tentang isteri tadi, dia bukannya pada lafaz saja aku menjadi isteri kerana Allah Ta'ala. Dia bukan begitu. Dalam kehidupan dia tak ada istilah begitu. Dalam kehidupan, tujuan aku jadi isteri ni apa? Kerana Allah. Kalau kerana Allah, maka sepanjang perjalanan kita jaga perbuatan, jaga lisan, jaga hati, sepanjang perjalanan. Katalah, okey, kerana Allah tiba-tiba Allah uji, kita dah mula bersifat yang tidak sepatutnya. Maka di situ baru kita muhasabah, aku buat bukan kerana Allah ni. Perbetulkan balik. Apa tanda kita berada di atas jalan kebenaran? Sebab sumber kebenaran satu, Al-Quran. Tapi jalurnya pelbagai syarak ulama, kita punya manhajnya berbeza. Jadi Ustaz, kita melihat ada tiga versi. Satu, tertibnya ulama. Ulama ni daripada awal sampai dia mati tertib. Rutin dia, amalan dia. Faham. Dan matinya baik. Yang kedua, polemik. Contohkan baca artis yang lama. Okey. Dalam diam ada kebaikan dan matinya baik. InsyaAllah. Maksudnya ramai orang yang jenazah dia sebut. Yang ketiga ni, saya lah ataupun kita kebanyakannya tak tahu apa standard kita ataupun kita ni berada pada situasi yang bagaimana. Yang kadang-kadang rasa berubah, dah faham, dah sedap, tapi rupanya jauh daripada kebenaran. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Baik. Jadi soalan pada bagaimana nak tahu kita ni berada di dalam jalan kebenaran. Maka dia soalan ni sebenarnya ada kaitan dengan tadi, niat tadi. Niat tadi adalah menentu kita adalah kita berada di dalam kebenaran ataupun tidak. Niat tadi. Baik, bagaimana nak tahu niat itu adalah niat yang benar? Maka perbahasannya adalah ikhlas. Baik, macam tadi Ustaz Karul bagi contoh tentang seorang ulama yang punya hidup rutin yang elok, akhirnya perakhiran yang elok, tersusun yang baik, maka kita nampak ini jalan kebenaran. Baik, sebenarnya kita kena lihat rutin dan hasil daripada amalan tersebut. Hasil amalan. Contoh, rupanya daripada hasilan amalan tersebut yang rutin yang Allah dah takdirkan, ketetapan yang dilakukan itu membawa pengakhiran yang baik. Pengakhiran yang baik, husnul khatimah. Akhiran yang baik ini juga adalah memberi maksud kepada pengakhiran yang membawa kita ingat kepada Allah. Kita tengok dia, gambarkan dia tentang Allah. Maka perjalanan kebenaran itu adalah dengan kita gambarkan dia tentang kematian yang membawa kepada ketenangan. Dan makna benar ni takkan boleh terbukti selagi dia tak mati. Jadi tidaklah boleh kita mengaku kita di pihak yang benar. Sebab tu hati-hati jangan mengaku kita benar.
Tetapi mencari kebenaran itu wajib. Alaikum bisidik, Nabi kata. Hendaklah kamu cari kebenaran. Hendaklah kamu mencari perkara yang benar. Hendaklah kamu jujur dalam hidup. Dan juga buah kepada kebenaran adalah kejujuran. Siddiq. Bila kita berlaku jujur, contoh tadi Ustaz kata jujur, ya Allah aku ni banyak silap, ya Allah kuat dosa. Tu bila dia jujur dengan diri dia, mana dia sedang berjalan untuk menuju kebenaran. Orang yang tak jujur, dia tak terima diri tu buruk, lalu dia tak berusaha untuk jadi baik. Dia tak jujur. Malah dia buat satu statement yang batil. Tak semestinya lah Ustaz ceramah pun tentu syurga. Boy, belum tentu. Syurga tu tempat orang berdosa, tahu Ustaz? Tahu? Ustaz tahu tak ni? Boy, dia ingatkan kita. Tempat orang berdosa yang bertobat. Neraka tu tempat orang yang alim, yang munafik. Dia bubuh kat kita. Eloklah tu. Dia itu orang tak jujur. Orang jujur, dia mengaku tu diri dia tu buruk, kemudian dia berusaha untuk baik. Tu jadi macam tadi yang hati contoh dia ni buruk mungkin kan, tiba-tiba pop akhirannya baik. Mungkin dalam perjalanan tu dia sedar. Dia jujur kat diri dia. Ya Allah, aku buat salah selama ni. Aku buat dosa selama ni, lalu aku nak jadi baik. Dalam perjalanan baik itulah bertemu dia kebenaran, mati dia dengan husnul khatimah. Bismillah. Yang tadi ulama tadi dah jumpa dah perjalanan baik dia. Sebab tu dia ada rutin yang elok sampailah pengakhiran yang baik. Indahkan matimu dengan indahkan hidupmu. Maka hidupnya mula disusun dengan tanak lara, dengan benda-benda yang tak mendatangkan kebaikan. Dengan ilmu dan mujahadah yang berterusan, maka dia memastikan dia nak cari yang benar. Contoh macam ni. Ni usaha nak mencari yang benar. Apa dia? Dengan macam ilmu, ni yang benar lah ni. Solat itu yang benar. Yang mana yang benar? Yang hak. Wa qulil haqqu min rabbikum. Yang mendekatkan kita pada Allah. Itu yang benar. Tapi bukan masa kita yang benar. Aku nak cari yang benar ni. Jom Ahad jom kita pergi jalan-jalan. Lah. Itu nanti dulu. Aku nak pergi nyari ilmu ni. Ini yang benar. Bukan aku yang benar. Ni lara semua ni yang pergi ni. Jalan-jalan ni semua lara ni. Itu cari penyakit. Kita nak pergi nyari ilmu, pergi. Sebab kita nak cari yang benar. Mereka nak pergi jalan tu, tipu punya pasal. Tapi tidak bermaksud, itu lara. Gini benar. Itu dah pergi pada diri. Tapi kalau kita kata majlis ilmu yang benar, aku nak cari yang benar. Sebab tuntutan adalah mencari yang benar. Bukan mengaku benar. Bukan membatilkan orang. Belajar tentang kebenaran, contoh hakikat kehidupan. Belajar tentang ilmu kebenaran. Bukan menampakkan batilnya orang. Malah menutup kebatilan. Itu cara yang benar. Jadi cirinya adalah apabila kita sedar bahawa diri kita ini banyak kekhilafan dan banyak kekurangan, lalu kita berusaha untuk berada di jalan ketaatan dalam apa juga keadaan. Ustaz kata ni, dalam apa juga keadaan. Dan kita sedar. Bila sedar itulah jalan kebenaran. Kesedaran itu adalah jalan kebenaran. Maka mana-mana yang membawa kepada kesedaran, itu membawa kepada kebenaran. Sebab Nabi kata, alaikum bisidik. Hendaklah kamu sedar. Hendaklah kamu jujur. Fa inna sidik yahdi ilal bir. Kerana kebenaran akan membawa kepada kebaikan. Dan ciri dia juga dah sedar, macam Ustaz kata, dia akan berbuat baik. Dan buat baik ini luas. Selagi mana dia tak buat benda yang haram, dia menjaga yang wajib, kemudian memperbanyakkan sunat. Walaupun kita tak boleh tiru cara hidup. Contoh, para salafus salih ulama 100% itu tak boleh. Tak jauh lah ikut Nabi. Memang tak boleh 100%. Ya Allah, susahnya dengan kehidupan kita. Tetapi kita pergi ke arah perkara yang baik, bir. Apa yang baik tadi? Ingat Allah. Kan Nabi, setiap sahabat datang, Nabi akan nasihatkan ikut keadaan sahabat itu. Setiap sahabat ada amalan-amalan tertentu yang diberikan sebenarnya. Cuma kita kumpulkan amalan ikut hadis jadi banyak. Dan kita nak buat semua. Betul lah. Contohlah kata isteri solehah. Isteri solehah, dia taat pada Allah, taat pada Rasul, taat pada suami. Solat 5 waktu, puasa, jaga kehormatan. Tak nampak pun dia tahajud, tak nampak dia bukan tasbih, tak nampak dia pergi contoh pergi keluar kuliah Senin, kuliah contoh kan. Tak nampak. Contoh kisah Sumayyah. Hamba, tak nampak. Tapi kerana hidup dia itu sedar bahawa Allah yang Esa, kemudian dia terus menetapkan hidupnya untuk mentaati Allah, maka itu jalan kebenaran. Bagaimana tak buat perkara yang murka. Itu jalan kebenaran. Dan yang paling penting tadi,
buat kebaikan dan kebaikan itu menuju dia ke syurga, ke pengakhiran yang baik. Jadi untuk selamat daripada kebatilan, memastikan kita di dalam jalan kebenaran. Pertama, poin besar, jangan membatilkan orang. Itu saja. Dia tidak membatilkan orang. Dia tidak melihat, orang kata apa, dia tak buat pengakuan diri di pihak yang benar. Dia tak datang satu sifat ujub. Aku ni dah ada di pihak yang benar. Dia takkan buat pengakuan begitu. Dan dia akan sentiasa, wallahi, ulama' para salafus salih pun, wallahi, dia beramal bukan sebab dia kata, inilah jalan yang benar. Dia takkan buat pengakuan begitu, tapi apa yang benar, itunya apa di sisi Allah. Yang benar, amalan. Lalu dia buatlah. Apa yang benar? Contoh yang benar, pahala. Jadi dia jadi orang yang buat pahala selalu. Solat awal waktu, berzikir, kemudian melakukan kebaikan. Sebab yang benar hanya pahala. Kerana dia kenal yang benar itu pahala, maka wujudlah rutin hidup dia. Rutin hidup dia, rutin yang berpahala, solid. Pahala dia setiap waktu, pahala. Maka berakhirlah hidup dia dengan husnul khatimah. Maka kita berdapat contoh. Oh, pagi dia buat apa ya, petang dia buat apa ya. Walhal, ulama ini sebenarnya mengejar ataupun nak mencari ridha Allah. Lalu dia yang benar hanya yang berpahala. Baik, maka kita, apa kita buat? Kita kena sentiasa sedar diri kita berajat untuk pahala. Sentiasa buat baik. Sentiasa berbuat baik. Islahul khuluq, dia panggil islah, sentiasa memperbaiki diri. Itulah jalan kebenaran. Bukan sibuk memperbaiki orang. Hidup ni memperbaiki diri, dan atas kesedaran itu kita sampaikan apa yang kita sedar kepada manusia sekeliling, masyarakat sekeliling. Itu cara dia. Wallahualam. Kebenaran tu begitu. Yang paling penting, jangan mengaku benar lah. Dan terima kebenaran yang kita ni banyak dosa. Itu jujur. Jujur dengan diri. Aku banyak dosa. Banyak dosa dia kena buat apa? Cek pahala. Itu jujur tu. Itulah jalan kebenaran yang sentiasa membawa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Boleh 10 pun tak apa. Saya kan sampai kawan-kawan dalam majlis ilmu. Okey. Saya bersangka-sangka, maksudnya wanita saya berada di kuliah ustaz. Okey. Nanti saya sangka macam mesti ustazah ni kata aku tak ada kuliah. Untuk mengelakkan diri itu bersangka-sangka. Sangat-sangat menakutkan. Padahal ustazah tu tak kata begitu. Sebab tu, sebab pertama, tujuan menuntut ilmu itu adalah untuk mencari ridha Allah. Tepi laut. Bila kita melakukan satu amalan, itu bukan bersangkut paut dengan sesiapa pun. Maka bila bersangkut paut dengan siapa-siapa, maka di situ datangnya sangka-sangka. Kita sangka-sangka. Nak tanya soalan juga ke macam mana? Mana tahu nak tanya soalan? Nak tanya soalan tu memang dia tengok live ni. Mak kat sini ni, mak tengah live ni. Allahu akbar. Bersangka baik. Kita apa-apa pun buat kebaikan memang kerana kita ada kesedaran, banyak berilmu, maka kita cari ilmu lah, bukan cari siapa yang kita nak ikut. Kita cari ilmu. Kalau kita buat sebab orang tu, kita kang orang ni tengok aku tak datang. Macam mana nak mengambil wuduk Islam? Sebab dia sama ada tak minum, dia nak ambil wuduk sebab dengan apa ais. Okey. Saya tak tahu air salji tu. Salji tu okey pada tengah-tengah live ke tu? Dengar tak ustaz cakap? Apa dia? Nak cakap dengan ustaz? Nanti. Okey, tak apa. Okey, siap jawab. Okey. Salah. Okey. Macam mana? Sorry. Amalan yang boleh dilakukan
Oh, okey. Baik. Jadi amalan ni tentang pahala yang mengalir ni ada 3. Bila meninggal anak Adam itu, maka jagi cakap ke anak jagi sekejap. Soalan tu saya jawab jagi sekejap. Nanti. Okey. 3 amalan anak Adam terputus kecuali 3 perkara. Amal jariah, ilmu yang bermanfaat, doa anak yang soleh dan soleha. Jadi pertama kalau perempuan, ini yang penting ni. Kalau nak pahala tu mengalir pada mak ayah, maka azamlah jadi anak yang isteri yang soleha. Mengalirlah jadi. Doakan. Kemudian amal jariah ni wakaf. Itu jariah. Wakaf ini ramai kadang-kadang kita terlepas pandang, kita tak buat persiapan itu. Persiapan orang kata apa, masa depan. Ni masa depan. Wakaf ni dia berterusan. Dan wakaf yang terbaik contoh adalah wakaf pada ilmu. Wakaf pada ilmu contoh. Wakaf apa hal yang berkaitan dengan ilmu. Selagi mana orang tu mengguna atau menjadi ada orang kata apa, contoh diri kita ni, mak kita niatkan, katalah contoh pelajar ni ada yang dia infak untuk sponsor pelajar ni. Pelajar tu jadi baik tu, asbab hasilan kita bagi kat dia tu, pahala mengalir lah tu. Bayangkan kalau kita sebagai anak pula buat benda yang sama. Kita jadi baik, duit kita tu kita niatkan untuk mak ayah kita, kita infak untuk pengajian ke apa ke, maka apa hasil perubahan kita tu mengalir pahala kat mak ayah. Tu cara dia macam tu. Ya. Dapat one to one sama, takkan berkurang walau sedikit, kata Nabi kata. Tu penting. Sebab tu kerana orang dia nak orang kata apa, nak buat baik, tapi dia bukan buat baik, dia buat duit, dia bagi benda dekat mak ayah macam tu. Padahal dia kena bagi pahala. Bagi pahala tukarlah, di tenaga jadi pahala, harta jadi pahala atas nama mak ayah tersebut. Khair. Nanti saya WhatsApp, nanti saya tulis dia punya kaifiat, nanti saya forward ke puan tak apa. Kalau cakap-cakap kan terlepas pandang nanti kan tersilap buat, nanti saya bagi. Okey, baik, itu saja. Last tak ada? Ada? Okey. Amal kan. Saya kata kalau beramal tu iblis tu beramal. Dia silap. Dia silap dengan kehidupan. Ya. Nak tanya, salah ke ini? Adakah ketika seseorang tadi beramal, kemudian masa tu dia penat dengan amalan dia penat, macam dia dah buat, lepas tu dia macam tak sangat dia penat. Satu hari dia penat, dia tak buat, dia teruskan. Lepas tu ketika dia stop, lepas tu dia buat balik. Jadi adakah itu antara tanda-tanda amal itu sebenarnya bukan amal untuk Allah? Okey. Ni soalan ni samalah dengan ni yang makan berhajat ni. Banyak hajat tak tahu nak minta apa. Dan amalan banyak, lepas tu tak tahu nak buat mana satu. Tu jadinya. Pertama, bermula amal itu dengan apa? Kenapa beramal? Dengan niat. Niat tujuan balik, iaitu mengenal Allah. Kita ni bekerja, amal ni kena faham, amal ini adalah satu pekerjaan, perbuatan yang disuruh oleh Allah. Dan perbuatan ini ada tuntutan yang wajib, ada yang sunat. Okey. Yang jadi masalahnya sekarang, dia buat itu bukan sebab surah Allah, bukan sunat, bukan wajib. Sebab dia kena buat sebab ada niat lain. Bila dia niat lain tu akan jadi penat tu. Dia akan niat lain. Contoh dia nak dapat sesuatu perkara. Bila tak dapat tu perkara, maka dia akan rasa penat dengan perbuatan itu. Satu. Yang kedua, dia tak tahu keutamaan amal. Sebab apa tak tahu keutamaan amal? Maka dia terfitnah dengan kehidupan tadi. Dalam kehidupan, amalan yang utama itu adalah pertama sekali, yang paling utama adalah ingat Allah. Keutamaan untuk ingat Allah. Ingat Allah ala bi zikrillahi tatma'innul qulub, untuk mendapat ketenangan, dan afdhal zikru fa'la annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik amalan itu, zikir itu adalah dengan la ilaha illallah. Baik. Maka bila dia terfitnah dengan kehidupan, maka dia nampak amalan lah yang akan memberikan dia ketenangan. Bila dia buat tak dapat tenang tu, dia tinggal tu. Sedangkan yang menenangkan itu adalah berdasarkan kefahaman dia tentang Allah, lalu dia beramal mengikut suruhan.
Contoh suruhan apa? Awal waktu. Jaga awal waktu. Yang mana disuruh jaga tu jagalah. Bukan nak dia, sebab tu Nabi kata sedikit tapi istiqamah. Bukan amalan semua benda. Dengar orang buat ni nak buat. Dengar pula orang buat tu. Lepas tu pula dengar fadilat baru buat. Sesekali saya kata jangan dengar fadilat dan buat. Sebab bimbang kita buat sebab fadilat. Buat sebab sedar. Duha ni, waktu ni duha ni pun Nabi kata orang bertaubat kena buat. Aku kena buat. Boleh dia tak terkejar-kejar amalan tu. Dia datang dengan kesedaran. Nampak? Kalau dia terfitnah dengan kehidupan, dia buat tu sebab duha ni tak buat ni, karang ada shot ni, dia fikir tentang sesuatu tambah tolak dalam hidup dia. Okay. Yang ketiga, kena jelas. Amalan ni accumulate. Accumulate maksudnya di yaumul mahsyar, yaumul mizan, kata almarhum Datuk Bawasani Al-Hafiz, seluruh kebaikan yang kita buat tadi akan digabungkan, dikumpulkan jadi one set pahala. One set pahala. Jadi amalan tu dia accumulate, dia campur semua. Kalau dia bermaksud apa? Dia tidak stick dengan satu sebenarnya. Dia yang penting dia beramal kerana Allah. Dia mengikut kepada, orang kata apa, lunas-lunas yang dibenarkan, maksudnya tidak ada desakan, tak ada push, tak ada sebab lain dia buat. Dia sedar dia buat. Kemudian waktu itu ada halangan, contoh kekangan. Maka waktu itu ada amal lain, bukan maksudnya. Sebab tu jangan ada sifat malas tadi. Malas tadi sebab dia balik pada niat tak betul. Malas nari buat semalam duha 20 rakaat, nari tak payah kot. Tu jahil lah. Tapi waktu tu dia nak duha tapi ada kekangan. Kekangan mungkin dia kepenatan ke kekangan. Mungkin waktu tu ada tetamu ke, tengok apa kekangan waktu kehidupan dia. Tapi dia tahu amalan mesti dilakukan. Maka dia coverkan amalan lain. Dia coverkan amalan lain sebab dia accumulate. Pahala ni ditambah lamsam. Dia akan jadi lamsam. Buat pahala baca Qurannya, pahala duhanya, pahala tahajudnya, pahala semua. Pahala dan timbangan yang paling berat itu akhlak. Akhlak yang baik. Akhlak dia layan isteri elok-elok, layan suami elok-elok, kan? Dia layan terjemahan, dia terjemahkan sifat kasih sayang tu dengan sebenarnya. Itu amalan yang besar. Saya buat cover yang duha tak buat tadi. Silap air bulan. Bukan dia gini. Lagi satu sifat, jangan meremehkan amal. Kita tak beramal, katalah contoh tak terbuat. Tapi jangan, tak mestinya kena duha, tak semestinya kena duha. Hati-hati. Nak buat, tak nak buat, diam. Tak nak buat, diam. Dia sunat ni bukan perbahasan. Lagi tu jangan, puasa sunat tak lagi? Tanya orang lah. Lah, tak puasa? Astaghfirullahalazim. Ya Allah, hidup kita tak lama. Ada saya cakap itu, tuan-tuan, hidup kita tak lama. Puasa sunat tak ni? Nampak, sebab tu tak nampak cerah dia muka tu. Jangan tanyalah benda sunat tu. Even yang wajib pun kadang kita tanya pun berlapik juga. Amalan orang jangan ditanya, jangan sibuk nak tanya. Tapi ustaz yang buat kumpulan-kumpulan tu, tahulah dia mungkin ada pahaman dia kot. Mungkin dia sebab nak bagi semangat. Lepas tu bubar. Lepas tu kena bubar lah. Jangan. Kau buat tak tajuk semalam? Tak. Aduh, miss lah. Kau. Lain sekali, buat berkumpulan. Tak ada kumpulan tak buat. Nak buat kumpulan, nak bagi semangat tak apa. Lepas tu buatlah individu. Dan amalan memang individu pun. Dan berjemaah itu ada waktu-waktu tertentu. Jadi, susunan amalan tu, kefahaman, fakih tu kena ada. Fakih kefahaman dalam melakukan amalan. Baik. Jadi, dalam kita terfitnah dengan amalan itu hati-hati. Jangan kita beramal mengikut keadaan, ikut abuan. Itu akan jadi lakis-kis macam tadi. Dia beramal, lepas tu dia berhenti. Dia beramal, lepas tu dia berhenti. Jangan berhenti sebab kita penat, sebab kita malas. Tapi biarlah terhalang sebab ada juga amalan kita tengah buat waktu itu. Dan ketika itu, janganlah kita bagi sebarang alasan apa-apa. Alasan contoh, alah tak buat pun tak apa, alah tak apa. Jangan sesekali meremehkan yang sunat. Tak buat, ya Allah ruginya, ya Allah tak buat. Azam nak buat lain. Azam saja nak buat akan datang. Ya Allah akan datang buat. Tak dapat lagi, azam nak buat lagi. Azam saja. Jadi ni paling niat, ya Allah besok nak buat. Ya Allah hari ni tak dapat tahajud besok. Tak apa, azam je terus. Jangan, tak apa tahajud, tak apa. Tak apa. Kita ada makam kita.
Allah dia tahu isi hati kita, dia pula perasan kat diri dia sendiri. Tak boleh buat, kena terima, ya Allah, tak boleh buat, ya Allah. Sebab tu kita kena sedar tu, tadi jujur tadi sedar, ya Allah tak boleh buat, ya Allah. Janganlah sebab aku tak boleh buat ni jadi sebab dosa pula. Sebab tu kena lazimi juga antara selawat dan istighfar, dua-dua tu kan. Selawat juga mengundang rahmat dan keampunan Allah. Lazim istighfar pun keampunan. Jadi kita banyak minta ampun lah. Tu lah. Dan banyak bersyukur. Umur 40 masuk 40 kan, Allah kata banyak istighfar, banyak syukur. Itu amalan yang besar. Istighfar banyak benda tak buat, syukur banyak benda nikmat. Nikmat banyak, tak sempat nak syukur. Kita melepasi perkara itu. Itu amalan-amalan yang utama. Ya? Jangan sebut tanya orang, kau tak datang majlis ilmu ke? Itu tak apa, tu tanya, boleh tanya. Itu benda wajib kan, kita tanya kan. Jom kau tak datang ke? Boleh, itu ngajak benda yang baik, tak apa. Jangan yang sunat-sunat itu lebih baik kita sembunyikan, kita sedia tahu. Baik, itu saja insya-Allah. Moga-moga Allah rahmati kita semua. Terima kasih banyak atas penglibatan dan semua yang menonton dan yang hadir pada tengah hari yang penuh barakah ini. Moga-moga yang hadir insya-Allah dan yang menonton, Allah pilih kita semua dengan rahmat dan kasih sayangnya, dimasukkan dalam syurga yang tanpa hisap. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kepada saya atas kekurangan, atas kata-kata terkurang bicara. Hanya Allah Taala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada hari yang penuh barakah, insya-Allah, sehingga kita bertemu lagi pada siri akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.